صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dengar ni. Dengar tak? Dengar. Baik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang kita perolehi untuk nak menikmati nikmat kehidupan pada nak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tentang tanda-tanda akan kewujudan dan tanda-tanda akan kebesaran Allah. Dan kita diberi peluang dengan tempoh hayat yang kita miliki dari pada mula dilahirkan untuk jasad sehingga kita dikembalikan kepada asal, menjadikan kita orang yang senantiasa dalam balutan kasih sayang Allah. Moga kita jadi manusia yang sentiasa dalam keadaan bersyukur, insya-Allah. Hari ini kita nak baca apa Ali? Ali? Li? Kita baca Futuhul Ghaib. Baik. Hari ini kitab Futuhul Ghaib, insya-Allah. Muka surat berapa? Ni syarah keempat. Kalau buku Rumi ni nombor muka surat 24. Okey, sekejap lah. Sekejap ni saya nak tukar pasal dia ada sekejap tak ada, dia ada je tak ada. Sekejap. Okey. Okey. Sound pun macam apa? Ada gangguan. Okay, sekejap. Mikrofon on. Hello? Hello, okey. Dengar tak? Dengar. Tapi ada macam bunyi apa? Ada bunyi kruk-krak. Bunyi bising. Ya. Ini dengar tak? Dengar, tapi ada bunyi kruk-krak. Bising. Bunyi kipas angin. Allah. Bunyi kipas angin ke apa? Sekejap. Tu, dengar. Okey. Clear. Dengar dah? Clear dah? Dengar dah. Clear. Okey. Okey, muka syarah syarah nombor apa? Syarah nombor 4. Okey, syarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kata pengarang kitab Futuhul Ghaib, Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata dia, apabila kamu mati. Mati ni maksudnya hilang semua pergantungan terhadap makhluk. Maka dikatakan kepada kamu, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. No? Dan kata dia, dan Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniah. Bila kita dah tak ada pergantungan kepada sesama makhluk, iaitu apabila kita mengetahui tentang makhluk dan kita mengetahui tentang Tuhan dan kita mengetahui tentang diri kita, maka hilanglah pergantungan kita dengan segala makhluk. Maka ketika itu Allah akan mematikan kamu dari nafsu badaniah, matikan kehendak daripada kehendak benda, kehendak kebendaan dan kehendak yang selain daripada Tuhan. Apabila kamu telah mati terhadap nafsu badaniah, maka akan dikatakan kepada kamu, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Maka Allah akan matikan kamu terhadap kehendak-kehendak dan nafsu. Dan apabila kamu telah mati terhadap kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepada kamu, moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu, dan Allah akan menghidupkan kamu kepada satu hidup yang baru. Dia bagi mati semua pergantungan, dia bagi mati semua pengharapan, dia bagi mati semua kehendak terhadap yang lain. Maka ketika itu, jadilah kita seperti bayi yang dihidupkan semula. Samalah dengan ibadah puasa. Bila kita puasa, hari kita menyambut Aidilfitri adalah hari kita dihidupkan semula. Semua dosa-dosa kita yang lalu terhadap akidah, dosa kita dalam akidah, dosa kita dalam kepercayaan, dosa kita dalam penyaksian, maka telah pun diampunkan Allah kerana dijadikan kita dengan kesedaran yang baru, hidup yang baru, iaitu hidup illallah, melainkan hanya kepada Allah, melainkan hanya kerana Allah. Selepas itu kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Masa tu tak ada lah yang perkataan mati tu. Kerana hidup yang tanpa hidup yang sebenarnya, iaitu hilang pergantungan, hilang pengharapan, hilang penyerahan kepada yang lain kecuali Allah, maka ketika itu tak dinamakan hidup. Tak dinamakan hidup sebab masih ada yang lain. Ketika kita dah hilang semua tu, barulah dinamakan hidup. Dan hidup tu, hidup yang dia kata khalidi nafiha abada. Kekal mereka dalamnya buat selama-lamanya. Hidup itulah yang kita cari. No? Kemudian dia kata, kamu akan dikayakan dengan tidak lagi ada apa-apa. Apa dia tu? Pengharapan mutlak kepada Allah atas sifat Al-Ghaniyun, kaya Tuhan. Kita bergantung hanya kepada yang memiliki segala sesuatu, maka ketika itu tidak ada lagi kepada kita kepapaan, merasa tak cukup, merasa tak ada lagi kita sebab kita berada dengan yang kaya. No. Jadilah kita benar-benar orang yang betul-betul orang yang ada Tuhan, betul-betul orang yang melihat Tuhan, betul-betul orang yang faham tentang Tuhan. Okey, ada apa nak tanya? Saya lagi sambung ni. Persoalannya, sekarang ni, adakah kita betul-betul mati? Soalan ni. Bila sebut tentang mati, dia berkata dah masuk kubur. Ini bukan soal kubur. Ini soal mati diri. Apa tandanya Ustaz bila seorang tu yang dikatakan mati sebagaimana Syekh ni abang Ustaz? Bila dia hilang semua perkara
seronok terhadap yang lain tu hilang. Maka ketika tu baru dia dinamakan mati. Bagi dia ada tak apa, tak ada pun tak apa, bukan urusan besar. Apa dia tu? Selain daripada Allah. Tanda-tanda ni pun kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia tahu dia ada yang memberi tanda. Dia ada Tuhan. Maka itulah tanda dia orang yang betul-betul mati ya. Baik. Okey, ada apa tanya sebelum nak sambung? Kalau macam tu Ustaz. Ya. Kalau macam tu Ustaz, yang dikatakan hidup waktu sekarang ni je lah hidup Ustaz. Sekarang ni lah yang betul-betul mati. Sekarang ni mati, tak hidup. Sebab jiwa tak pergi kat Tuhan betul. Jiwa tak serah betul. Yang sekarang ni mati ya. Jadi, sekarang ni jadilah bangkai menyawa. Baik. Ada lagi siapa nak tanya? Silakan. Ada soalan? Kalau tak ada, kita sambung. Sambung Ustaz. Kamu akan diberi kurniaan yang tidak akan rosak dan habis. Apa tu? Pengenalan. Pengenalan ni satu kurniaan yang tak rosak dan tak habis. Pengenalan. Mengenal akan Tuhan dia. Maka itulah anugerah Tuhan dekat orang ni. Dia mengenal akan Tuhan dia di balik diri dia yang dizahirkan. Maka itu satu kurniaan yang tak akan rosak dan kurniaan yang tak akan habis. Kekal. Kerana dia mengenal yang baqa. Dia mengenal yang kekal. No? Kemudian dia kata, kamu diberikan kebahagiaan yang tidak ada lagi kesusahan dan kesedihan. Bahagia. Pasal apa? Melihat diri yang sangat istimewa dalam pandangan Tuhan. Sangat besar dalam pandangan Tuhan. Dia melihat diri itu, maka tidak ada lagi duka cita. Tidak ada lagi rasa sedih. No? Dan kamu akan diberkati dan tidak lagi dimurkai. Dia diberkati sepanjang masa. Jadi apa? Jadi ni dalam ada syurga. Itulah syurga di dunia ni. Nah. Yang Nabi kata orang yang kenal Tuhan ni dia dapat dua syurga. Satu di dunia, satu di akhirat. No. Kamu akan diberi ilmu dan tidak lagi jahil. Diberi pengetahuan. Tahu, sedang. Semua orang dah bagi dah. Cuma pasal mati, tak faham. No. Cuba dia hidup. Dia faham dah lah kata dia dah dapat dah pun semua tu. Kemudian, kamu akan diberi kesentosaan dan tidak lagi ketakutan. Tak ada rasa takut, tak ada rasa risau. Hamailah COVID apa pun, tak risau. Sebab, jalan-jalan menuju kepada kerosakan di hujung-hujung zaman ni, Tuhan hantarlah. COVID ni bukan satu benda yang kita kata bahaya pada fizikal. COVID ni bahaya pada spiritual. Dia bahaya untuk spiritual. COVID ni jalan untuk memusnahkan manusia dalam bentuk ideologi, dalam bentuk pemikiran. Dia musnahkan manusia dalam bentuk pegangan. Dia musnahkan dalam bentuk akidah. Dia musnahkan dalam bentuk kehancuran. No? Maka kita tak risau kalau kita kenal Tuhan. Dia akan selamatkan kita dari takut. Dia akan selamat kita daripada jahil. Kita jadi orang yang selamat atas dunia ni. Tuhan abanglah. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat ke atas kamu daripada Allah ni. Daripada rahmat aku, Tuhan kamu. Maka orang yang mengenal Tuhan, mana ada risau. Ni COVID risau macam apa ni. Kan? Risau, takut. Wahai, dia buka untuk kita faham. Itu adalah hujung zaman. Nak bagi kamu terikat dengan yang lain. Agenda jahat manusia ni. Nak bagi kita terikat dengan benda, tak terikat dengan Tuhan. No? Kemudian, dia kata, kamu akan maju dan tidak lagi mundur. Tak jadilah orang yang masih duduk tahap bawah. Hidup di dunia tak tahu apa tujuan tak tahu.
Zahir ni benda apa tak tahu, batin lagi lah tak tahu. Maka kita duduk dalam jumut sempit. Maka kita mudah diperkotak-katikkan oleh manusia, oleh jiwa, oleh alam, oleh segala jin dan syaitan. Yang paling besar ujung ni oleh Masihid Dajjal. No? Hak inilah yang paling besar yang kita akan rosak. Kemudian nasib kamu tidak akan baik dan tidak lagi buruk. Pasal apa? Kita tidak ada pergantungan kepada sesuatu selain daripada Allah. Kita bebas daripada bergantung selain daripada Tuhan. Tidak risau, tidak takut dan tidak gundah gulana. Kemudian nasib kamu akan baik dan tidak lagi buruk. Kamu akan dipermuliakan dan tidak lagi diperhinakan. Mulia pasal apa? Pasal diri kita tak disentuh oleh benda. Tak terikat dengan benda. Tak terikat dengan masa. Tak terikat dengan keadaan. Apatah lagi, kita tak terikat dengan keduniaan. Kita tak jadi hamba kepada yang lain. Kita tak bergantung dengan yang lain. Kita tak mengharap dengan yang lain. Kecuali satu. Hu ahad. Inilah dia. No? Kemudian, dia kata, kamu akan dihampirkan oleh Allah dan tidak lagi jauh. Masa tu, tak sempat kita nak sebut Tuhan, kita dengar Tuhan sebut kita dah. Tu yang kita dihampirkan. Tak sempat kita nak ingat kat Tuhan, kita sedar. Lah, dia ingat kita. Ni Syekh ni nak abang ni ya. Dan martabat kamu akan bertambah tinggi dan tidak lagi rendah-rendah, tidak lagi rasa rendah. Kalau begitu, kita bercakap benda yang sangat mulia, al-a'la, yang sangat tinggi. Maka kita duduk dengan orang biasa, kita akan jadi yang sangat tinggi. Kerana kita bercakap sesuatu yang sangat-sangat tinggi. Jadilah kita manusia yang cukup aman, damai dan cukup-cukup tenteram. No? Dan dia kata, kamu akan dibersihkan dan tidak lagi merasa kotor. Apa dia? Sesuatu yang boleh membaluti dan menghalang kita dengan Tuhan tu nama dia najis. Maka kekotoran, kerana kita mendekati, kerana kita melihat, menyedari, kita tidak lagi terhijab. Maka hijab itu adalah najis. No? Pendek kata, jadilah kamu seorang yang tinggi dan mempunyai pribadi yang tersendiri. Pasal apa? Pribadi yang mengetahui mutlak tentang Tuhan, tak pernah disentuh oleh suasana dan keadaan, tidak pernah dikuasai oleh apa pun. Kerana kemertabatan yang sangat mulia pada pandangan Allah. No? Kemudian dia kata, bolehlah dikatakan kepada kamu Superman. Dia bawah tu Superman. Hak manusia bila tengok terpaut dengan Superman ni. Manusia baik yang cukup-cukup hebat. Kita bila tahu dengan Tuhan, bila kita dekat dengan Tuhan, kita lebih kot dari Superman. Segala super kita ada. Kan? Maka atau manusia luar biasa. Tengok Nabi lah contoh paling dekat. Betapa dia manusia luar biasa. Tak heran dengan musibah. Tak heran dengan kepayahan. Tak heran dengan kesusahan. Tak rasa hebat dengan kesenangan. Tak rasa hebat dengan ketinggian. Tak rasa hebat dengan kemuliaan. Tengok Nabi macam mana. Dia hidup dalam serba steady, serba relax. Pasal apa? Dia tahu Tuhan tu adalah pentadbir bagi sekalian alam. Okey. Ada apa nak tanya? Lagu tu punya cerita tak mau tanya memang terapi. Okey Ustaz, ni ada soalan. Ya. Boleh ke Ustaz kalau kita berfikir yang sekarang ni kita sedang bermimpi sebab dia tak kekal? Fikir kata mimpi. Fikir boleh lah, betul tak boleh? Betul tak boleh lah. Sebab kalau mimpi, boleh tengok sentuh kan boleh. Kalau sekarang, boleh sentuh, bukan mimpi lah, boleh sentuh. Boleh sentuh, boleh pegang, boleh rasa, boleh semua. Anggap saja boleh lah. Nak anggap tak ada masalah. Baik. Okay, next. Ustaz. Ya. Dia ada kata tadi, kamu akan diberkati dan tidak akan dimurkai.
Ya. Boleh Ustaz terangkan maksud diberkati itu macam mana? Sama macam diredoi ke? Nak cerita panjang ni. Ni tak apa saya cerita juga. Diberkati ni, kita akan jadi orang yang mudah untuk sampai kepada Tuhan. Dengan pemikiran, dengan pandangan, dengan pendengaran, dengan rasa, dengan sentuhan, dengan perasaan. Maka bila barakah, dia akan mudah pi. Walaupun kecil ya, yang kata berkah. Dia nak pergi kat Tuhan. Sebabkan dia diberkati, dia nak pergi kat Tuhan. Dalam keadaan apa yang dia boleh tengok, dia akan nak pergi kat Tuhan dia. Yang kata nak pergi kat Tuhan tu, dalam tengok dia pandang akan kebesaran Tuhan. Dalam dengar dia pandang akan kebesaran Tuhan. Tu yang kata nak pergi kat Tuhan tu. Maka tu nama dia berkat. Okay. Next. Okay. Okay, Apa? Ustaz, ada. Ya. Okay. Ada soalan daripada Azma. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh terangkan ayat Ustaz kata tadi, kita belum sebut nama dia, dia dah sebut nama kita. Minta pencerahan Ustaz. Siapa yang bertanya? Azma. Azma. Nak tengok dia sebut dulu ke Azma main dulu? Azma sebut dulu. Okey. Azma ada ni kerana Azma nak main ke kerana dia teringat? Azma jawab yang tu. Azma main ke dunia sekarang ni, Zahir dan Ada ni, adakah kerana Azma yang nak main atau kerana dia teringat sampai Azma boleh main? Kerana dia teringat, kalau Ustaz. Dia teringat, kalau begitu, siapa sebut nama siapa dulu? Dia lah sebut nama kita dulu. Okey, saya abang tadi tu. Okey Ustaz, faham. Baik. Ya, ada lagi. Okey. Okey Ustaz, kalau telinga berdesing tiba-tiba, ni ada apa-apa makna ke Ustaz? Telinga berdesing tiba-tiba tu kurang mandi. Mandi banyak sikit. Pressure ganggu. Tekanan panas di luar, tekanan kuat dalam telinga dia ganggu telinga kita. Hari ni tak ada apa. Ni ya, ada lagi. Silakan. Ada soalan lagi? Ustaz, pasal berkat juga. Ya. Bila dikatakan yang kita mendapat keberkatan bila mengaji dengan Tok Guru, dapat berkat Tok Guru tu, maksudnya guru yang kemudahan guru nak sampai ke Tuhan tu akan sampai dekat kita juga. Macam tu kah? Ya. Lah ni Okay. siapa yang bertanya ni ya? Siapa punya? Zarif. Zarif. Ya. Halo. Okay. Zarif. Lah ni berkat ni bukan benda Tuhan bagi. Saya dengar Ustaz. Saya dengar. Berkat ni bukan benda Tuhan bagi. Berkat ni benda Tuhan zahirkan. Macam mana nak tengok berkat? Tengok dekat diri Zarif. Sebab yang berkat tu diri Zarif. Bukan Tok Guru tu yang berkat. Diri Zarif tu yang berkat. Sebab diri Zarif boleh memahami apa Tok Guru kata. Kalau Zarif orang yang tak berkat, guru hebat main cerita pun tetap Zarif tak faham. Oleh sendiri adalah yang barakah. Guru kecil ke guru besar cerita ke Zarif faham. Sebab yang barakah tu adalah pandangan Tuhan pada diri Zarif. Okey, Ustaz. Alright. Nampak. Kalau diri tak berkat, Okey Ustaz, soalan daripada kalau diri bukan keberkatan ni, hang panggil Syekh Madinah main cerita pun tetap dia tak faham. Ya. Okey, Lia, pada lagi. Okey.
Okey, soalan daripada Aiman Hamizan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya. Okey, nak tanya, adakah orang yang sedar akan tahu cari jalan untuk ke tanah suci Madinah bila mana kiamat berlaku? Adakah orang yang sedar akan pergi ke suci Madinah bila tanah suci Madinah bila kiamat? Oh, tak usah fikir tu Kita tak ada yang kiamat pun. Kita tak jumpa kiamat tu. Kiamat diri dekat Ustaz. Kiamat diri dekat. Kiamat tu tak jumpa. Tapi kalau kiamat diri tu yang dekat, ada sempat pergi tak Madinah. Selama tak lupa kat Tuhan, selama tak lupa dekat Nabi, itulah Madinah. Bukan perlu pergi pijak tanah dia. Hati yang tak pernah lupa pada Allah, hati yang tak pernah lupa pada Muhammad. Tak pernah ada satu hari yang tak ingat kat Tuhan, tak ingat kat Nabi. Maka tu Madinah dah. Steady hati macam tu. Kalau nak kena pergi Madinah, baru Tuhan nak terima. Lihat duduk di kutub utara tu macam mana? Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Nur Khalifah. Ustaz, nak tanya Ustaz, cahaya di atas cahaya tu apa dia Ustaz? Boleh minta pencerahan Ustaz? Khalifah, cahaya atas cahaya ni diri khalifah yang dapat mengetahui sesuatu. Diri khalifah yang mengenali Tuhan. Diri khalifah yang mengetahui tentang Muhammad. Diri khalifah yang menzahirkan sifat hamba. Diri khalifah yang menyatakan tentang kebesaran Allah. Itulah nur ala nur. Diri khalifah yang solid, faham tentang Allah dan Rasul. Baik. Okey Ustaz. Satu level yang kita kata paling asas lah. Paling asas akan mengatakan la ilaha illallah. Mana tiada Tuhan melainkan Allah. Itu pada nama. Peringkat yang kedua Ustaz, la ilaha illa huwa. Ustaz ceritakan sikit yang dikatakan la ilaha illa huwa. Tiada yang lain melainkan dia. Tiada yang lain melainkan dia. Nak pergi rujuk di mana? Nak pergi rujuk di mana? Yang kata dia tu nak pergi rujuk di mana? Inilah dia nak rujuk di mana. Kalau kata-kata yang tak boleh rujuk, dia jadi tergantung. La ilaha illahu. Betul lah, di mana nak rujuk tu? Sebab dia kata, aku bukannya ghaib dan aku bukannya yang nyata. Nak pergi rujuk di mana? Ghaib pun tak, nyata pun tak. Itu lah. No. Okey. Okey, apa dia lagi? Apa dia tadi soalan? Tak ada baca ni. Rokok apa tu? Okey. Adakah isap rokok tu nikmat dan apabila isap rokok terlalu banyak sampai mudarat diri jadi kufur nikmat? Isap rokok tu satu benda yang membawa pada mudarat dalam perintah. Dalam perintah tu. Sebab dia merosakkan diri dia kalau terlampau banyak pada orang yang tak boleh bertahan. Dan setengah orang isap rokok tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun untuk dia. Sebab kesihatan dia tak pernah terganggu pun dengan isap rokok. Maka apa hukum dia? Makruh. Isap rokok hukum dia makruh. Tinggal bagus ya. Buat tak ada masalah. Tapi kalau sampai hang tergolek tak boleh nak buat kerja-kerja, jadi benda tak betul Kalau kata isap rokok satu nikmat, pergi bilik ayak, buah ayak besar pun nikmat. Jadi dia nak bagi dia letak macam mana tu? Letak apa yang hang tahu tentang isap rokok tu. Apa yang baik untuk diri hang buat. Kalau dia merosakkan diri, siapa hukum haram pun diri hang yang rosak. Siapa hukum halal pun diri hang yang rosak. Ya betul. Kalau dia tak mudaratkan diri, siapa nak kata betul pun diri hang yang elok. Siapa nak kata tak betul pun diri hang yang elok. Nak hukumnya nak hukum harus. Nak buat tak buat sudah. Kalau nak jadi haram, jangan tanam tembakau. Jangan tanam tembakau. Ni tanam tembakau halal, isap rokok haram.
Macam mana? Oh, Macam tu lah. macam tu lah. Okay, next. Soalan. Ada lagi soalan? Silakan. Okey, tak ada soalan. Sekian, terima kasih. Tanyalah, tanya. Ya Allah, jangan duk nanti dah habis kelas baru nak tanya. Lah ni tak nak tanya. 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 Okey. Kalau tak mau tanya, saya baca lagi habis. Okey. Okey, ada soalan Ustaz? Silakan. Okey, daripada Nurul Asyikin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh jelaskan yang dikatakan maqam Ibrahim dalam diri kita Ustaz? Jiwa yang meletakkan Allah Ta'ala sebagai satu benda yang sangat-sangat prioriti dan tidak terpedaya oleh apa-apa yang mendatang. Jiwa yang sangat lurus. Dia panggil jiwa yang hanif, yang tak ada siapa boleh ganggu terhadap pandangan dia terhadap Allah. Tak ada siapa boleh kacau. Maka tu jiwa Ibrahim. Baik. Okey, soalan daripada Khalifah. Diri terperi itu apa dia Ustaz? Diri terperi ini bahasa lah. Bahasa anak abang. Diri yang bukan roh, bukan jasad. Abang betul lah. No? Saya nak tahu bahasa tu bunyi semua macam power-power je ni. No, hak tahu hak bawah luar, tahu jasad luar. Diri terperi, tak duk tengok, cari tak jumpa lagi. Okey Ustaz. Azma tanya, Ustaz pernah cakap Al-Fatihah tu menceritakan tentang Tuhan dan tentang hamba. Boleh Ustaz tolong jelaskan? Siapa yang tanya? Azma. Mana Azma? Jawab Azma. Ya, saya Ustaz. Okey. Ayat Fatihah ada berapa? 7. Ayat 4 atas untuk siapa? Cerita apa? Tak tahu Ustaz. Ayat 4 atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cerita tentang apa tu satu? Pertama, dengan namaku yang maha pemurah. Kedua, segala puji bagiku Tuhan tak habis fiha alam. Ketiga, dengan namaku yang maha pemurah penyayang. Keempat, aku merajai segala satu. Cerita apa tu? Cerita benda ke cerita Tuhan? Cerita tentang Tuhan Ustaz. Cuba baca ayat keempat, ayat 3 ayat terakhir cerita tentang siapa pula? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami memperhambakan diri, kepadamu kami mohonkan pertolongan. Siapa tu? Tuhan ke kita? Kepadamu. Maksudnya apa tu Ustaz? Dah. Kepadamu kami memperhambakan diri, kepadamu kami mohon pertolongan. Tu cerita siapa? Cerita Tuhan ke cerita kita? Cerita hamba lah Ustaz. Cerita hamba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Cerita siapa tu? Tuhan ke hamba? Cerita hamba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang telah kau kurniakan kepada mereka. Siratal ladzina an'am, jalan-jalan telah kau kurniakan nikmat pada mereka, ta'alaihim, terhadap mereka ni, ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan-jalan mereka yang kau murkai dan pula jalan mereka yang kau sesatkan. Ini cerita hamba kan cerita Tuhan? Cerita hamba juga Ustaz. Betul tak Fatihah tu cerita Tuhan, cerita hamba, betul tak? Betul, baru tahulah Ustaz. Itu semayang lama dah, apa yang buat? Tak faham.
Macam mana nak masuk, macam mana nak pergi kat Tuhan, yang tu pun kita tak faham. Macam mana nak bawa diri pergi kat Tuhan? Adakah benda Fatihah ni benda main-main bagi manusia? Baca maksud Ustaz, tapi tak faham pun sebenarnya. Okey, beras pulut faham tak? Faham Ustaz? Beras biasa faham tak? Faham? Kenapa benda penting dalam hidup tak faham? Sedangkan beras dan pulut, beras biasa, beras jawi dan beras pulut sangat penting kita faham. Tiba-tiba hak duk mencipta beras pulut dan beras jawi yang cukup penting kita tak faham. Why? Tak pernah ada orang cerita lah Ustaz. Tak, bukan tak pernah ada orang cerita. Kita tak mau ambil tahu. Cuba kita ambil tahu. Mesti ada orang cerita. Tuhan kata, hang tak main kat aku nak cerita kat hang macam mana? Kita asyik pergi ke lain. Suruh semayang pun kita asyik nak masuk surga, bukan nak pergi kat Tuhan. Macam mana Tuhan nak cerita? Betul Ustaz cakap. Itulah. Pasal bukan kita tak boleh faham. Kita tak mau faham. Sebab benda lain yang tak faham kita boleh faham. Tiba-tiba Tuhan hak benda yang paling penting lah hidup kita untuk kita faham, kita tak mau faham. Bukan. Orang rambut panjang, bukan pasal dia rambut panjang. Pasal dia tak mau pergi jumpa tukang gunting. Kalau dia pergi jumpa tukang gunting, nescaya rambut dia tak panjang. Okey, betul. Faham lah contoh Ustaz bagi tu. Tapi yelah Ustaz, benda ni. Alright. Ya, Tak okey. apa. Saya marah-marah tu, pasal nak bawa Azma pi lagi, cari lagi, tanya lagi. Jumpa hari-hari sembang pasal benda ni. Mari jumpa. Okey Ustaz, terima kasih. Baik, sama insyaAllah. Baik Ustaz, soalan daripada Aiman Haziman. Apa beza tahu dengan faham? Kita tahu. Kita tak faham. Pasal apa? Apa beza tahu? Tahu ni benda yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita boleh olah. Faham ni dapat menguasai yang kita tahu sehingga mengeluarkan benda tu menjadi kita kenal, kita reti, kita jadi faham. Beza dia hak tu tahu saja, dia tak kenal, dia tak reti, maka tak boleh wujud faham. Kita ni tahu tapi bukan semua yang faham. Baik. Beza dia tahu saja tak boleh bawa manusia ke mana-mana. Mesti dengan faham membawa manusia ke suatu destinasi. Baik. Okey, soalan daripada Naim. Ustaz, macam mana nak kerap dalam duduk dalam keadaan merasai Ustaz, zauq tu Ustaz? Macam mana nak duduk dalam zauq? Ya. Soalan dia tu kah? Ya, macam mana nak lagi tak kenal tak zauq. Kena kenal dulu. Baru boleh rasa seronok dia tu. Kena kenal dulu. Okey, senang cerita dia nak tanya latihan lah Ustaz. Oh, latihan. Kena fikir, kena fikir. Rajin fikir satu benda tu. Rajin fikir, renung. Cari, fikir, renung. Dengan cara sembang, dengan cara baca, dengan cara renung, tengok. Semua akan menjadikan mudah untuk kita zauq. Zauq ni ghalid. Zauq ni bahasa mudah kita kata ghalid dan syok dalam satu keadaan. Itu zauq. Okay. Contoh, yang tanya siapa dia? Aiman. Siapa dia tanya tu? Naim. Naim suka makan apa? Naim jawab. Makan kambing. Ketika tu seronok makan kambing, orang lalu di belakang. Dok konsentrate kat kambing tu sampai sedar tak orang main belakang. Okey. Faham. Tu zauq. Nikmat betul ya. Yelah, nikmat tu besar. Dia nikmat memberikan kita zauq. Lain lah, bukan nikmat. Kalau Naim nak semayang. Belum semayang, seronok dah nak semayang tu. Kerana zauq tu lah. Okey, baik. Allah. Itulah asyik Ustaz nak. Ya, bahasa kata asyik lah. Asyik.
Layan Okey, Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih. Baik, sama-sama Okey. insya-Allah. Okey, soalan daripada Mak Pian, Ustaz. Ya, Mak Pian. Soalan dia, Ustaz nak tanya pendapat Ustaz, saya mimpi 2 hari berturut-turut jadi orang gila. Apa tanda, Ustaz? Itu tanda fitrah roh. Fitrah diri roh yang tak terusik oleh apa-apa pun dan tak terikat dengan apa-apa pun. Itu fitrah dia. Ilmu yang Tuhan ajak mengetahui tentang diri roh yang kefitrahan dia tak terusik. Orang gila ni jiwa dia tak terusik oleh apa-apa pun. Baik. Okey, next soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak ada orang. Tak apa. Silakan. Siapa dulu ya? Nampak ada suara orang Tak, lain. silakan. Okey. Alamak, lupa pula. Okey, macam ni Ustaz. Ya. Nak tanya. Ilham ya. Ya. Contoh, saya nak tahu tentang sesuatu. Jadi tiba-tiba sama ada dia terlintas, jelah dalam solat tu nanti kata tak khusyuk pula kan. Tapi dia terlintas semasa kita solat ataupun semasa contoh saya pasang YouTube tiba-tiba keluar apa yang saya tertanya-tanya lah. Tak kira lah daripada siapa-siapa. Adakah itu dinamakan ilham? Dua soalan boleh Ustaz? Boleh? Macam mana? Pertama tadi? Pertama tadi. Ingat. Tiba-tiba dia tunjuk tadi dalam solat ataupun kita dengar ceramah dijawab oleh seseorang tentang persoalan yang kita nak tahu tu. Adakah itu dinamakan ilham? Yang kedua, untuk membeza semasa kita menunaikan solat untuk mendapatkan khusyuk, adakah caranya kita kena bezakan antara nafsu dan macam mana ya khusyuk? Nafsu tu maksudnya hal-halan dunia yang lintas dalam fikiran kita. Macam kita biaskan dia keluar lah. Dan kita balik kepada bacaan kita dengan pendengaran tadi, kita khusyuk balik. Kemudian dia masuk kita pangkeh macam mana cakap orang Perak. Kita elak keluarkan lah. Adakah itu cara yang betul? Faham. Jadi. Soalan pertama, ilham. Adakah itu bernama ilham? Kadang-kadang kita nak tahu sesuatu, dia telah dikhabarkan dalam perkara yang berlaku yang akan datang. Contohnya kita nak solat sekali lagi, dikhabarkan dalam solat. Kita dikhabarkan dalam ilmu. Kita dikhabarkan dalam percakapan kita sama kita. Dia telah mengkhabarkan apa yang kita tanya. Adakah itu nama dia ilham? Kedua, senangnya soalan tu macam panjang. Tapi saya tahu soalan pendek je. No? Soalan tu pendek je. Okey. Melirik. Okey. Macam mana nak khusyuk? Soalan dia macam tu. Kan? Ya. Macam nak khusyuk? Lah ni, Puan kena tahu kata, kita tak boleh khusyuk. Kita tak mampu nak khusyuk. Okey? Melainkan bila Tuhan tolong. Ya. Tuhan tolong baru boleh khusyuk. Kalau dia tak tolong, kita sendiri nak buat, nak hindarkan gangguan iblis, nak hindarkan gangguan syaitan, nak tolak apa yang nafsu tunjuk, nak tolak semua, tak akan mampu. Itu kita sembang teori je. Yang sebenarnya Tuhan tolong. Kalau puan tahu diri puan tak mampu khusyuk, itulah nama dia khusyuk. Kerana puan tahu bahawa khusyuk itu bantuan Allah. Tuhan nak tolong. Bukan kemampuan diri lah. Ya? Bukan kemampuan diri. Sebenarnya itu adalah bantuan Allah. Tak mampu. Sebab yang mendatangi kita bukan satu perkara, banyak perkara. Macam mana kita nak buat? Kita tengah semayang. Tahu dah kata, la haula wala, tak mampu ya Allah, melainkan hang tolong. Itulah khusyuk. Oh, okey. Alright. Okey.
Boleh tanya last. Yang Ya, tadi boleh. tahu dengan faham. Adakah tahu kita kata tahu tu syariat? Faham itu lebih kepada tasawuf atau makrifat, kenal? Tanya budak 5 tahun, dia tahu dah api. Tahu. Dia faham tak apa dia api tu? Itulah pasal. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, any question? Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zaliha. Ya, saya Ustaz. Soalan saya, kalau kita nak orang kata membudayakan Al-Quran, maksudnya sehari itu kita baca jugalah. Baca yang macam mana? Adakah baca yang baca saja atau kita kena faham tafsir sekali? Adakah kita kejar nak cepat habis ataupun macam mana Ustaz sepatutnya? Baca dengan mengetahui, memahami. Bukan pada ayat. Memahami pada makna. Mengetahui tentang makna. No? Contoh. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca kalam. Kita yang kita baca tu Ar-Rahman tu apa dia? Pengasih, pemurah, Ar-Rahim tu penyayang. Ar-Rahman tu pemurah. Ar-Rahim tu mengasihani. Okey. Yang tu baca makna. Baca yang betul-betul apa dia? Rasa. Baca makna betul-betul diri kita ni. Diri kita yang tahu kata Tuhan itu pemurah dan mengasihani. Bila dia menzahirkan kita, kitalah nilai bagi sifat Tuhan yang bernama pemurah, mengasihani. Kita nilai dia. Tu yang baca dia suruh tahu, dia suruh baca tu yang tu lah. Bila baca dengan yang tu, tak sebut pun tetap berdiri benda tu. Kalau kita baca dengan baca kalam, sebut je lah apa yang berdirinya. Apa yang berdiri atas sifat Rahman, Rahim. Pemurah, mengasihani, apa yang berdiri itu, apa yang nyata. Di mana nak ambil makna yang pemurah mengasihani, ambil di mana, makna di mana? Bila kita tahu bahawa kitalah yang dimurahi, kitalah yang dikasihani. Tu baru betul-betul baca. Kalau yang lain-lain yang panjang-panjang tu Ustaz. Tu ada cerita sejarah, ada cerita nasihat, itu cerita atas kita faham. Ni cerita yang diceritakan sebelum kita wujud. Kita memahami keadaan sebelum wujud tu. Kerana kita memiliki benda-benda tu semua. Dalam puan, kalau nak mengaji, cukup dalam yang ni. Okey, terima kasih Ustaz. Baik puan. Okey Ustaz. Okey. Soalan daripada Hazika. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, adakah wahyu masih lagi disampaikan dan sekarang dah dipanggil ilham atau idea? Sekarang dipanggil ilham dan idea. Baik. Okey, next. Soalan. Okey Ustaz Azma. Maknanya semua kisah dalam Al-Quran tu semuanya tersirat. Ni tanya Ustaz ke tanya saya ya? Okey Ustaz, soalan dia maknanya semua kisah Al-Quran tu adalah yang tersirat. Macam tu ke Ustaz? Ya. Cerita yang telah ada sebelum ada. Hari ini nak menunjukkan tanda kata cerita tu dah ada dengan Quran ya. Quran itu maksudnya baca, bacaan.
Maksud Quran tu, bacaan. Lah ni, benda yang dibaca tu ke Quran atau kita yang membaca yang nama Quran? Kita yang baca itulah yang nama dia Quran. Benda yang dibaca tu, tanda hak membaca tu, tanda bagi yang membaca tu. Sebab yang membaca tu kalau tak ada, buku tu kan ada nilai. Ustaz. Okay. Ustaz nak minum air. Next. Sila Ustaz, sila. Ya, silakan. Okey, nak tanya lagi Ustaz. Nak Ya, tanya ada lagi soalan? Ustaz. Ya, Puan. Okey, boleh tak macam Ya, ni? Puan. Contoh kita tengok, kita ambil contoh Ustaz Abid Liu. Dia menyampaikan sumbangan dia tu. Yang kita nampak bukan Abid Liu, tapi yang kita nampak ialah sifat pemurah, macam mana nak kata, asma Allah. Boleh ke macam tu Ustaz? Tadi Ustaz kata pada diri memang kita tu tu kan. Ya. Betul. Betul. Yang kita nampak sifat sempurna Tuhan. Yang kita nampak sifat sempurna Tuhan. Pada dia. Tapi pasal apa kena ada itu? Pasal Tuhan melihat dia di awal-awal, melihat dia. Tuhan mengenal dia, Tuhan mengiktiraf dia, Tuhan memandang dia. Mangkaklah nampaklah Abid Liu tu. Dan kita, Tuhan nampak sama macam Abid Liu. Tuhan kasih, Tuhan sayang. Oleh kerana kita yang tak melihat Tuhan macam Abid Liu lihat, kita tak ada lah macam Abid Liu tu. Okey Ustaz. Okey, baik. Okay, next. Lagi soalan? Silakan. Okey, soalan Ustaz. Bagi pencerahan sikit Ustaz yang nak bagi faham la haula wala quwwata illa billah Ustaz. Nak bagi faham, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Ya. Setiap hidup kita bergerak dan diam. Setiap hidup, setiap benda, setiap perkara hidup ni yang nyata pada dia adalah gerak dan diam. Bila kita menyedari tentang diri kita, diri yang tidak berkemampuan, kita sedar atau kita tak mampu, maka nak gerak pun kita tak mampu, nak diam pun kita tak mampu. Bila bergerak juga, bila diam juga, maka itu benar-benar dalam faham kita adalah pertolongan Allah. Maka yang dikatakan la haula wala tu, tak mampu nak bergerak pun dan tak mampu nak diam pun, melainkan di situ berlaku pertolongan Tuhan. Itulah haula wala. Kalau gitu, tak mampu pun nak mai ke dunia ni. Bila dah mai, inilah pertolongan. Nak mai sendiri mana mampu. Tak mampu pun nak jadi orang. Maka dengan pertolongan. Kalau gitu, diri kita sentiasa berada dalam lemah, hina, fakir, dan kita ni jahil. Kita duduk dalam ni ya. Kenyataan ni lah kenyataan la haula wala. Tak payah kata pun. Tetapi nak bagi sedap, nak bagi ingat, sebutlah. Supaya kita mengingati kita punya position. Tidak ada daya dan upaya, kita sebut. Walhal, kalau tak sebut pun tetap tak ada daya. Kalau berdaya juga, quwwata illa billah. Dengan kekuatan dan pertolongan Allah. Itulah haula wala. Itulah kisah takdis. Tak ada daya ni. Masalahnya kita tak ada daya nak semayangnya, makan nasi berdaya. Kita berdaya sebab dia tak nampak. Kita berdaya pergi market, kita berdaya pergi tengah tepi pantai. Kita pergi tanu, berdaya pergi tanu. Nak semayang je tak ada daya. Sebab hak tu bukan faham, hak tu ikut.
Tak ada daya ni. Sebab dia melihat perkara, ya. Tak ada daya nak tarik nafas pun dengan dia tolong. Nak buang pun dia tolong. Kita tetap tak boleh buat. Sebab kita tak ada daya. Kerana kita jahil. Tak ada daya kerana kita lemah. Kita tak ada daya sebab kita fakir. Kita tak ada daya sebab kita hina. Maka bila boleh bernafas, itulah daya yang Tuhan tolong. Itulah haula wala. Baik, jadi Ustaz, kena sentiasa duduk dalam kesedaran ya Ustaz, baru kita faham apa dia tu, taklis tu. Betul. Ya, betul. Kena sedar. Tengok, nak lena, kalau dia tak tolong, tak boleh lena. Nak jaga, kalau dia tak tolong, tak boleh jaga. Bila boleh lena, tu dah pertolongan dia. Bila boleh jaga, tu dah pertolongan dia. Sebab tu bila kita ni sebut ke tak sebut ke, kita sentiasa dalam tidak ada daya. Baik. Okey Ustaz, ulang balik Ustaz, yang tu kita telah dikurniakan dengan panca indera. Maka kita gunakan panca indera ini adalah sebagai jalan untuk kembali kepada Allah Ustaz. Tolong jelaskan Ustaz. Sebagai jalan untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Panca indera ialah jalan dia. Dengan mata kita mengenal bentuk yang dicipta Tuhan. Kita mengenal warna yang dicipta Tuhan. Kita mengenal cahaya yang dicipta Tuhan. Kita mengetahui jarak yang dicipta Tuhan. Kita mengetahui mata itu juga yang dicipta Tuhan. Maka Tuhan bagi mata untuk kita mengetahui sesuatu yang kita lihat. Supaya kita tahu kata benda yang kita lihat ini sebagai tanda wujudnya Allah. Tanda. Dan tanda nyatanya Allah bila dia menyatakan kita. Kalau begitu, melihat itu membawa kepada mengenal Tuhan, merasai wujudnya Tuhan dan dapat merasai dekatnya Tuhan. Dekatnya yang bernama Allah ni. Maka sebab tu dia buat panca indera. Kalaulah panca indera itu tanda dekat, lembu pun ada panca indera juga. Pasal apa dia tak dekat? Pasal lembu tak dikurniakan tahu. Tak dikurniakan faham. Macam mana nak dekat? Kalau begitu, panca indera yang ada dekat kita selain pada mata adalah rasa, adalah ilmu dan adalah kefahaman. Itu semua yang jadi alat untuk kita mengenal Allah dengan penglihatan. Baik. Baik. Okey Ustaz, terangkan sikit cara untuk gilap mata hati ni Ustaz. Kadang tu dia macam kelam lah Ustaz. Pertama, jangan banyak makan. Kedua, jangan banyak tidur. Ketiga, jangan cinta dunia melampaui batas. Gelaplah hati tu. Baik. Baik. Okay, next. Okay, tanya. Habis. Sengap. Okey Ustaz, Azma tanya. Okey, tadi Cik Lee cakap pasal panca indera. Jadi soalan dia Ustaz, bagaimana dengan orang yang kita kata OKU ni lah Ustaz, kurang upaya. Macam mana pula Ustaz? Dia tetap dapat mengetahui Tuhan dengan deria dalaman dia. Dia tak pernah buta, dia tak pernah bisu, deria dalaman dia. Tuhan tak zalim, Tuhan tak zalim. Dan hebat mereka ni, mereka tak kena tuntut macam kita kena. Kita kena tuntut. Punggah. Punggah. Tu lah.
Itulah pasal mana cik tak tahu. Mana Cik Nata, dia pun tak abang. Okey, tanya. Ada lagi Okey, Ustaz? Ustaz. Okey. Okey, sila. Okey. Berkaitan dengan pahala. Apabila kita mengharapkan pahala daripada Allah, bermakna kita anggap kemampuan buat tu bukan dari Allah, sedangkan kemampuan buat itu semuanya dari dia. Macam mana ni Ustaz? Okey. Pahala tu. Pahala, okey. Kalau lagu tu, dia semayang kerana nak mengharapkan pahala, pahala lah yang menjadi sembahannya. Maka dia telah masuk golongan kufur. Seolah macam buat proposal. Bila masuk golongan kufur, dia telah mengingkari dia telah mengingkari Tuhan dia. Kita ingkar dekat mak pun satu dah benda besar. Kita ingkar dekat dia pun benda besar. Ini ingkar dekat Tuhan tu agak-agak besar nak. Rezeki kenal ni sebenarnya rezeki untuk kekuatan untuk mengenal ni sebenarnya dari dia. Dari dia juga, betul Ustaz? Kehendak betul. untuk mengenal. Kita yang menerima tu adalah adakah dipilih? Anugerah paling besar bila dia ya, dipilih. Hanya sedikit. Tuhan kata Tuhan dengar ni, Tuhan kata dalam Quran. Ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau, aku berilah mereka dengan petunjuk. Dia abang, kalau dia mau, maka siapa hak dapat, hak dia mau lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Baik. Okey Ustaz. Baik. Okey Ustaz. Kalau orang nak buat bangunan, nak buat kereta, dia ada blueprint. Betul Ustaz? Okey. Allah Ta'ala buat kita ni lah, cipta kita ni mesti ada blueprint. Jadi blueprint dia tu macam mana Ustaz? Blueprint dia tu nama Lohul Mahfuz. Tu blueprint dia. So tulis semua kat situ lah Ustaz dah. Siap dah. Yang Zahir ni hak dia tulis ya. Hak dia tak tulis tak keluar. Blueprint kita ada 4, 5, 6 lapis. Ya. Betul. 4, 5, 6 Betul. Blueprint Tuhan 1%. Ya. Yang bertanya, ada apa lah Lohul Mahfuz? Muhammad Ghazali Ramli. Bukan, Azma. Yang ada dalam Lohul Mahfuz adalah Azma. Habis kabur. Yang ada dalam yang ada dalam Lohul Mahfuz Azma. Kerana Azma ada, pokok ada. Yang ada dalam Lohul Mahfuz Azma. Kerana Azma ada, langit ada. Yang ada dalam Lohul Mahfuz Azma. Kerana Azma ada, bumi ada. Yang ada dalam Lohul Mahfuz Azma. Kerana Azma ada, siang ada. Yang ada dalam Lohul Mahfuz juga Azma. Kerana Azma ada, malam ada. Yang ada dalam Lohul Mahfuz juga Azma. Kerana Azma ada, matahari ada dan bulan ada. Kalau itu, tak ada apa pun dalam Lohul Mahfuz. Mereka ada Azma. Betul. Maka Ustaz, untuk latih diri, untuk pujuk hati ni, maka lihatlah segala pentadbiran Allah dari sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda Ustaz. Ya, lihat semua. Dari kecil sampai besar, lihat semua. Last sekali padam semua tu, lihat kita. Kita lah yang besar dan kita lah yang kecil tu. Ya, betul. Ya.
Okey Ustaz, Khalifah tanya. Di Lauh Mahfuz sudah tertulis cerita kita kan Ustaz? Ya betul. Ya betul. Okey Ustaz, sikit saja Ustaz. Macam mana nak letak tempat yang betul kerinduan yang dia bagi Ustaz? Letak kat dia. Tak mana? Rindu kat anak, rindu kat mak, rindu kat ayah, rindu kat abang, rindu kat adik, rindu kat pokok bunga, rindu kat kucing, rindu kat kereta, rindu kat semua. Lalas, rindu tu semua adalah rindu kat diri sendiri. Itulah rindu tu. Karen. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz yang kita nak kata terbit pun tak boleh. Yang duk tengok terbit ini kita lah. Cerita sikit perihal terbit tu Ustaz. Yang keluar itu adalah Nur Muhammad yang ada kat dia semua. Dialah yang menerbitkan. Kita menerima apa yang terbit. Wah. Okey, Nur Muhammad tanya. Rindu kat diri sendiri tu macam mana Ustaz? Okey. Nur Muhammad nak tanya. Pagi-pagi makan apa? Jawab Nur Muhammad. Nama sempoi. Kalau tak hati juga, tukar nama pun nama lain. Dia makan nasi Ustaz. Makan nasi dia abang. Pagi-pagi makan nasi. Pasal apa nak makan nasi tu? Sebab rasa lapar tu. Lapar tu mai dari mana? Allah kot. Lapar tu mai daripada diri yang mengkhabarkan. Maka bukan nak kat nasi, bukan nak kat lapang, nak dekat yang mengkhabarkan tentang lapang. Itulah kerinduan dekat diri. Allah. Dia mengkhabarkan tentang lapang, dia mengkhabarkan tentang kenyang. Kita rindu kat dia sebab dia mengkhabarkan benda tu. Jadi nak tunjuk rindu kat dia, makan nasi tu sebab dia perkhabaran daripada dia, daripada diri yang mengetahui tu. Dia khabarkan benda tu. Makanlah benda tu, makanlah nasi tu. Hilang rindu tu. Dia sangat memperelokkan Ustaz. Hilanglah rindu kat lapang. Dia duk beritahu, lapang nak makan. Pasal apa? Kerinduan ni, kerinduan dekat diri yang mengetahui tentang lapang dan tentang makan tu. Perkhabaran mai dari dia yang mengkhabarkan. Maka yang menikmati tubuh, yang merasai tubuh, yang rasa lega pun tubuh. Hilanglah rindu tu. Betul Ustaz. Dia bagi mandi, dia bagi sikat rambut, dia bagi pakai baju. Tak nampak lagi, tak tahu lah. Sesuai duk resah, duk rasa panas, duk rasa tu, dia bagi semua. Maka hilanglah kerinduan dekat diri tu bila dapat semua tu nikmati. Sebab apa? Sebab diri itu saja yang tahu apa dia lapar. Diri itu saja tahu apa dia kenyang. Diri itu kalau nak sebut bernama Inna Lillah. Diri itu kalau nak sebut dia bernama layat Inna Lillah. Dan dia bernama Wa Inna Ilaihi Raji'un. Diri itulah. Diri yang dirindui. Pakai dah. Dia satu perkataan je Ustaz. Kesian. Tuan-tuan duduk kelas fundamental. Tuan-tuan ada di kelas basic fundamental. Tapi soalan tuan-tuan semua kelas intermediate. Okey Ustaz, Khalifah tanya, patutlah tengah duk ngaji, anak datang duk tepi. Itu dikatakan rindu kan Ustaz? Itulah kerinduan. Dia nak main duduk tepi buat apa?
Mai kat kita tu kerinduan pada diri dia. Kita pula tengok anak Mai kerinduan kat diri kita. Bukan ada siapa Apa yang Ustaz tu. berkelika ni soalan apa? Okey, Naim tanya. Tubuh ni bukan kita yang sebenar kan Ustaz? Betul tak? Mazhab abang. Paling bawah nama dia tubuh. Yang tengah nama dia roh. Yang hebat nama dia aku. Kalau aku tu Allah, dia dah bertempat sebab dia meliputi roh dan jasad. Ada nama. Dia bertempat. Dia ada nama. Dia bukan ada nama Ustaz. Beres lagi. Tapi dia lah tu. Dia lah tu. Mana cik nak tahu? Dia nama dia aurat. Dah gelak seorang dah. Nama dia aurat Muhammadiyah. Janganlah duk buka-buka. Tu yang terhebat kalau buka lah. Buka we nampak sudah lah. Tu kalau tak nampak tu. Hak tak nampak tu confirm dah. Hak tak confirm ni hak tu nampak. Ya. Duk melilau lagi. Ustaz, tu dah tanya dah. Ya, silakan. Okay. Hari tu Ustaz ada tanya kita orang. Antara roh dan jasad ada apa? Lepas tu Ustaz tak jawab. Hanging soalan tu. Boleh tak Ustaz bagilah jelas sikit kat kami ni. Saya tanya, tuan-tuan kena jawab. Kalau saya tanya, saya yang jawab, baik tu saya duk tanya. Ni saya tanya, saya tak mau jawab lah. Bagi tuan-tuan jawab. Tak tahu jawapannya. Kerja duk pukul tak tahu aja habis. Cari sampai tahu. Cari sampai tahu. Minta kat dia. Okey, contoh saya bagi kat puan. Dengar contoh. Okey. Antara puan dengan gelang mah yang puan pakai, tengah-tengah ada apa? Antara tengah-tengah ada apa? Mana saya nak tahu, saya tanya puan. Antara gelang. Jawab. Antara gelang dengan pakai gelang. Puan pakai gelang. Okey. Okey. Antara puan dengan gelang tu, apa dia yang ada tengah-tengah? Jam. Yang ada tengah-tengah antara puan dengan gelang tu adalah yang bernama iradat. Kehendak. Okey, kehendak. Kehendak tu salah satu sifat. Ada lagi 15 saat. Kehendak tu rasa. Kehendak tu Allahu Akbar. Tu saya tanya antara tadi soalan yang saya tak jawab lagi, soalan apa? Antara apa? Antara gelang dengan saya ada apa? Ada kehendak. Ada kehendak. Kehendak tu untuk memakai gelang tu. Tak apa. Soalan yang saya bagi tak jawab lagi tu antara apa dengan apa? Antara gelang dengan saya ada kehendak. Tak. Soalan mula-mula yang saya... Soalan.
Yang mula-mula. Soalan Encik tadi. Oh, okey. Roh dengan tubuh. Roh dengan jasad ni ada apa? Kan? Tengah-tengah. Nur Muhammad. Ya Allah. Apa ya? Cari sampai jumpa. Cari sampai jumpa beritahu. Mengaji tak boleh kena suapnya. Mengaji tak boleh kena habaq je, kena tanya. Kena tanya, kena fikir. Kalau tidak, tinggal ikhlas gitu lah. Mengaji kena pulun. Okey, insyaAllah. Ini Tok Guru suap, golek jatuh. Tak tahu pula. Tak apa, nanti saya minta tolong pada dia lah, Ustaz. Saya minta tolong pada dia lah, ya Allah, ya Tuhanku. Tidak, cikgu sekolah tak bagilah kerja rumah. Kalau bukan kerana mengaji. Saya tak suka bagi sekolah homework. bagi kerja sampai habis. Tak apalah, nanti dah dapat jawapan saya bagi kat Ustaz lah. Okey Ustaz, terima kasih. Saya akan berfikir. Teruskan berfikir malam ni. Tak tidur lah jawabnya. Baik. Okay, next. Soalan. Silakan tuan-tuan, puan-puan. Ustaz, soalan Khalifah. Cita ni ada ke tak ada, Ustaz? Lah ni Khalifah jawab dulu. Khalifah jawab. Khalifah. Ada Ustaz, dia jawab ada. Apa bukti? Apa bukti? Sengak. Khalifah, Ustaz tanya tu apa bukti? Bukti dia ingat kat kita. Tu pasal dia buat. Salah. Salah. Okey Ustaz, Naim try. Kita mengetahui. Salah. Khalifah tanya kita ni ada ke tak ada? Saya suruh Khalifah jawab. Dia kata ada. Saya tanyalah bukti kata ada tu macam mana? Jawab. Macam manalah tanya soalan tinggi. Boleh keluar soalan yang tinggi. Yang tanya tu lah. Kalau hak bawah ni pun kita duduk berdengung ni. Dia dah jam Ustaz. Ustaz, sebab kita boleh alami dia ke Ustaz? Kita alami benda tu. Tapi bukan kita lah. Kita rasa aja, betul ke Ustaz? Tak betul. Bagi hak betul memang. Hak tu semua main teka, merepek semua. Dengar sini nak bang. Dengar sini baik-baik. Hadam elok. Jangan seronok-seronok nak mengaji. Baik. Betul, simpan betul bagi kita faham betul. Okey? Jangan seronok-seronok nak tanya, nak syok dengan tak edit. Dia kena betul.
Khalifah bertanya, ada ke tak ada kita ni? Saya tanya Khalifah balik, cuba jawab. Khalifah kata ada. Saya tanya apa bukti? Bukti dia, kalau kita tak ada, macam mana nak jawab kata ada? Kita mestilah ada. Nak jawab ada ni yang kena ada je. Yang tak ada, tak boleh jawab ada. Bermakna, kita tak pernah ada. Kita tak pernah tak ada. Kita sentiasa ada. Bukti dia, yang ada dia tahu, yang tak ada macam mana boleh tahu? Oh, macam tu ya Ustaz. Okay. Kalaulah kita ni tak ada, orang tanya ada ke tak ada, nak apa aku tak nak. Okay. Nak abang macam mana kata ada? Kalau kita tak ada, kita ni ada. Memanglah ada, tapi apa bukti? Kerana ada, aku boleh memberitahu tentang tiada. Kalau aku tiada, macam mana aku nak abang benda tiada? Kerana aku sentiasa ada, aku boleh beritahu tentang ada, dan aku boleh beritahu tentang tak ada. Tu maknanya aku tak pernah tak ada. Aku sentiasa ada. Nama dia wujud. Tu nama dia tu, nama ada tu nama wujud. Wajibal wujud, wajib ada. Tak ada waktu mula, tak ada waktu habis. Dia ada dah dari mula, dia ada dah sampai habis. Okey. Ustaz, Ya. wujud tu kan ke sifat nafsiah tu Allah. Ya, betul. Betul sifat nafsiah, sifat salbiah, maknawiyah, makni tu betul. Tetapi tang mana nak tunjuk? Tang mana nak tunjuk kata wujud tu? Tang mana nak tunjuk? Kenyataan diri. Tu kan sebab tu saya kata ada diri tu. Ustaz, okey, terima kasih Ustaz. Baik. Ada orang cerai bulu roma dah. Habis. Habis. Cerin bulu roma tak apa. Jangan cerin apa tu? Jangan cerin beli penyapu sudah. Lagi kena pelebau belakang. Okey, lagi soalan. Okey Ustaz, Mak Pian tanya. Minta Ustaz terangkan sikit ayat ni. Dan ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya di tengah-tengah diri kamu ada Rasulullah. Orang nak abad dah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Tu ayat terang Tuhan beritahu tu. Tengah-tengah hang tu ada Muhammad. Ada yang bernama hamba tu. Baik. Design je lain Ustaz . Diri sama Ustaz . Ya. Okey Ustaz, Azma tanya. Ustaz, jasad ni kita tahu macam mana nak jaga. Roh perlu dijaga juga ke Ustaz? Sekiranya ya, boleh bagi tahu bagaimana caranya. Okey, roh pun tak tahu jaga diri, jasad pun tak tahu jaga diri. Yang memberitahu tentang jaga diri tu je yang tahu. Roh menerima perkhabaran, jasad melaksanakan perkhabaran. Roh menerima perkhabaran, jasad yang melaksanakan semua perkhabaran. Sebab tu jasad nampak macam tahu jaga diri. Roh abang kat dia. Roh pun dikhabarkan kepada jasad. Abang, tahu tak kata, badan hang ni kalau tak buh sabun, sakit daki belambak. Hampir sabun. Lepas tu roh abang dekat jasad. Jasad yang melaksanakan tu. Jadi, jasad dijaga oleh yang mengetahui, roh dijaga juga oleh yang mengetahui. Contoh bukti, Tuhan kata kat Nabi Musa, tinggalkan kedua sepatumu, datanglah bertemu denganku. Apa dia sepatu tu? Pakaian. Apa dia pakaian? Roh dan jasad. Tinggalkan roh. Tinggalkan jasad. Main dekat aku dengan diri yang aku bagi kat hang tu. Apa dia? Di tengah-tengah kamu. Di tengah-tengah kamu tu di mana? Antara roh dengan jasad. Tu tengah-tengah tu.
Kamu yang dia kata tu, satu jasad, satu roh. Bersalah-salahan Ustaz lah. okey. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ustaz, Ya. Ustaz, Ya. roh menerima, Ya. jasad melaksanakan, roh menerima daripada Tadi yang saya abang aku tadi tu. aku tu Tak payah tanya banyak-banyak. Tangi pun kalau tanya mengarut ya. tak adalah nak bagi faham Ustaz. Kasihanilah kami intermediate kelas ni. Apa? Pelan-pelan cik. Pelan-pelan cik. Slow-slow. Kelas Belum. kita banyak lagi. Fikir tak umur dah 60 nak fikir. Dulu fikir matematik lah ni, fikir ni. Ay, jenuh. Kalau Tak tu, apa. Tak apa. dengar tak abang? Ya. Kalau Ya, Tuhan tu bodoh, kalau Tuhan tu bodoh, puan perlu susah hati. Tapi Tuhan tu pandai, puan tak payah susah hati. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Umur Ustaz. 100 tak payah susah hati. Kecuali Tuhan tu lemah dan bodoh, kita perlu susah hati. Tapi dia kuat dan sangat alim, nak susah hati apa? Ya. Okey Ustaz. Ni Azma tanya pula dah. Bersalah-salahan tu apa dia Ustaz? Macam ni. Azma, dengar baik-baik. Baik, Ustaz. Bersalah-salahan antara lapang dengan kenyang. Lapang pun bukan Azma, kenyang pun bukan Azma. Azma tu yang mengetahui tentang lapang dan kenyang. Lapang dan kenyang tu bersalahan antara keduanya. Yang mengetahuinya Azma. Tu bersalah-salahan. Kurang jelas lah. Tak apa. jelas. Pelan-pelan. Tak jelas tak dengar kau, tak jelas tak faham. Kurang faham lagi. Tak apa, Ustaz. Dengar saya nak abang. Okey. Pasangan bagi wangi apa dia? Busuk? Pasangan bagi cerah apa dia? Gelap? Yang tak gelap tak cerah apa dia? Siapa dia, Ustaz tanya? Siapa dia yang tahu antara gelap dengan cerah ni, siapa dia yang tahu? Saya? Kalau tu Azma tu bersalahan daripada keduanya. Gelap pun bukan dia, cerah pun bukan dia. Azma tu. Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Baik. Ni payment kena lebih sikit ni. Allah. Okey. Clear Ustaz. Contoh Ustaz mudah faham. Lama dah abang. Mana cik nak tahu? Ustaz, Okey, silakan Naim. bila kita dah tahu tu, kita tak mau tersasar tu, kita duduk dalam keadaan hamba lah Ustaz. Betul kan? Ya. Selalu bergantung. Kita tak ada tempat lain bergantung. Contoh. Kita bergantung dengan Tuhan untuk melihat, bukan mata. Mata tempat tengok. Bergantung dengan Tuhan cakap, bukan mulut. Mulut tempat nyata. Yang kita nak cakap bergantung dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak ada, mulut pun tak ada, suara pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi kita bercakap dengan bergantung kepada Allah. Bukan dengan mulut, tetapi mulut tu tempat nyata. Gunalah mulut tu cakap. Okey Ustaz, terima kasih. Baik. Jadi itu yang nanti kita pulang tu dengan dia ya Ustaz? Ya, sebab tu dia kata kamu dan aku dapati kamu datang kepada aku bersendirian. Tengok, tak ada apa pun. Main dengan dia. Seperti mana aku jadikan kamu pada mulanya. Sorang-sorang.
Dan aku dapati kamu tinggalkan di belakang kamu apa-apa yang telah kuberikan kepada kamu. Mai kosong, balik kosong. Dan aku dapati telah terputuslah kamu dengan mereka dan telah hilang lenyaplah apa yang kamu anggapkan dan sifatkan ianya sekutu bagi aku. Ya. Nampak? Tang tu kata, mai dengan dia, hidup dengan dia, balik dengan dia, pergi kat dia, kenal dia pun dengan dia. Nabi kata, aku berdoa kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Dia bang tu. Jangan marah pantun sikit apa tahu dia tulis. Tak ada Okey, tengok. maknanya Ustaz. Maknanya itu yang kata itu urusan aku masa kita kembali itu ya. Hang balik dekat aku dengan aku tu urusan aku dengan hang. Hang balik dengan ilmu hang. Hang balik dengan ibadat hang, aku bertanggungjawabkan. Hang balik dengan aku, hal aku ikut suka aku lah. Ya, betul. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Ustaz. Ya. Ustaz. Masalahnya dia gatal datang Ustaz. Hak tu cik tak tahu lah. Orang kata jangan datang, mau juga datang ah. Lepas tu boleh lau. Okay. Next. Ya, ada lagi. Silakan. Silakan. Kita bagi 5 minit lagi Ustaz. Ya, baik. Baik. Jangan bagi konsentrasi kepada apa-apa pun, melainkan kepada dia. Jangan bagi fokus kepada apa pun, melainkan pada dia. Garanti selamat. Tak mau yang lain dah Ustaz. Tak mau. La ilah. Tak mau. Tak ada. Bukan dia. Illallah. Dia ni. Yang tu lah. Macam tu lah. La tu nafi ya Ustaz. La. Ya, betul. La tu nafi. Nafi Arab. Ya, betul. Menolak. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Kalau nak mengaji ilmu ni, kalau betul-betul nak mengaji 4 pagi lagi pun tak habis lagi. Saya cukup rasa apa-apa yang tuan-tuan rasa. Apa dia? Rasa tak puas. Ya. Rasa sat saja. Tuan-tuan tahu lah, dekat 2 jam lah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Encik. Nak tanya sikit. Apakah dia waris dan apakah... Ya, Makcik nak tanya. Apakah dia waris dan apakah dia sir? Dan apakah dia juga adalah anugerah? Terima kasih. Okey. Warid itu adalah pemberian Allah untuk kita dapat sentuh dia, dapat rasa dia, dapat mengetahui dia, tu warid. Satu lagi tu, apa dia sir? Sir diri yang dapat sentuh tu, tu sir. Arab kata sir, kita kata rahsia. Rahsia. Satu lagi apa ni? Anugerah. Apa dia anugerah? Diri makcik Diri makcik itulah anugerah. Dari ada dia buat bagi ada, tu anugerah. Diri makcik itulah nombor 1. Sir tu nombor 2. Ya, betul. Nombor 3. Ya. Okey, Cik. Terima kasih Ustaz. Baik makcik, baik. Sama makcik. Ada lagi? Silakan. Minit terakhir. Minit je lagi. Minit lagi. Jabat UTC nak tutup dah. Okey Ustaz, sebelum kita tangguh majlis ni, Ustaz bagi satu buah fikir Ustaz.
Adakah Allah Ta'ala buat kita ni saja-saja nak buat? Atau di balik kita ni tersembunyi satu keadaan yang sangat istimewa? Soalan saya, adakah Tuhan buat kita ni saja-saja nak buat? Atau dia buat kita ni tersembunyi di balik kita sesuatu yang sangat istimewa? Tuan-tuan fikir-fikirkan. Sampai tahun 2021. Okay. Okey. Ada lagi satu dua soalan. Okay, silakan. Kalau tak ada apa-apa kita silakan. Pakai tak lena malam ni. Itulah pasal. Itulah pasal. Okey, Naim cakap Ustaz, buah fikir buat rasa nak pi jumpa Ustaz. Pi. Naim, dengar ni nak pantun. No? Nak pantun. Dengar pantun ni. Otak udang. Kepala otak hang. Itu malu ha. Masya Allah ya Karim. Okey, insya-Allah umur panjang jumpa lagi. No? Lebih kurang saya minta maaf puan apa tadi? Rohani. Rohayani. Ya. Lepas tu segala silap, segala khilaf yang keluar daripada mulut saya kadang nak tak ada langsung. Kadang nak membangkitkan diri kita hak benar tentang Tuhan. Jadi kena jerkah-jerkah sikit, kena marah-marah sikit supaya kita mudah bangun. InsyaAllah. Dan umur kita panjang, kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Pesan saya, jangan duduk saja walaupun tak masuk dalam online kuliah ni, kita selalu kena sembang. Kita selalu kena fikir-fikirkan, kita war-warkan supaya kita selalu ingat. Tak boleh sembang dengan siapa, sembang kucing pun boleh lah. Bagi ada sembang. Apa kat kucing? Bagus dah, kenal dah, aku lah teruk tak kenal macam hang kenal. Bagusnya aku macam hang. Kucing pun kata, itulah hang. Itulah hang. Aku dah habak lama. InsyaAllah. Berkati saya sudahi dengan qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billah rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Allahumma علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا